sehinggalah anak muridnya dapat tahu dari segi ilmu. Tetapi ada pemusyrik mendidiknya, bukan saja memberi ilmu, bahkan mentarbiah anak muridnya, menegur dan mengajar adab. Sebab itu orang yang duduk bersama musyrik, dia akan jaga 3 perkara. Yang pertama, taat dengan guru. Yang kedua, adab dengan guru. Yang ketiga, khidmat dengan guru. Ini dia guru musyrik. Guru musyrik akan mengajar anak-anak murid dia supaya beradab, ataupun berkhidmat, ataupun taat, sehinggalah melahirkan orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul. Kerana musyrik adalah orang yang taat pada Allah. Musyrik adalah taat yang kepada Rasul. Maka disebab dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, lalu dia mengajar supaya anak muridnya taat kepada Allah dan Rasul. Akhirnya timbul rasa kasih, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu belajar biar kita sampai ilmu, sampai kepada Allah dengan erti rasa, sampai kita mengenal Allah ataupun merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, golongan arifin billah menasihati mereka yang inginkan jalan yang benar. Kalau kamu inginkan jalan yang benar, kata ulama arifin billah, yang arif dengan Allah, yang mengenal Allah, yakni yang arif dengan nafsu mereka. Adakah nafsu mereka itu mengikuti Allah ataupun tidak? Maka dia memberi nasihat kepada orang yang ingin mengikuti jalan yang benar, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, sampai kepada ma'rifat Allah serta keredaan Allah, agar bersuhbah. Mestilah kamu bersuhbah. Apa makna bersuhbah? Berdampingan dengan guru. Apa makna bersuhbah? Bersama dengan orang yang rohaninya kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka roh suhbah itu ialah meyakini serta membenarkan syekh-syekh mursyid yang menunjukkan jalan kepada Allah serta yang menyampaikan kepada hadrat Qudusiyah. Maka syekh-syekh mursyid ini akan tunjuk jalan. Yang dia tunjuk jalan tu, jalan sampai orang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tunjuk jalan supaya orang ni siapa jadi alim besar. Siapa orang ni jadi alim besar, siapa orang ni jadi terkenal, tak. Dia tunjuk jalan siapa orang tu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu dia dapat kenal Allah. Dengan ilmu dia dapat tundukkan nafsu. Dengan ilmu yang dia belajar dapat takut kepada Allah Taala. Ini tugas guru musyrik. Maka guru musyrik, kalau kita bersuhbah dengan dia, inilah yang dia didik kita. Dia tengok kita dah menyeleweng, dia beritahu. Bila kita mengikut hawa nafsu, dia menasihati kita. Ini adalah tugas guru musyrik. Maka tidak dapat tidak, kata ulama arifin billah, kalau kamu nak sampai jalan Allah, mesti kamu kena bersama dengan guru-guru musyrik. Al-Imam Ghazali, beliau ini adalah ulama yang hebat. Walaupun menyampaikan ilmu memang begitu hebat, tetapi sebenarnya hati kecil dia merasakan bahawa hati dia ni tidak tenang lagi, ataupun merasakan bahawa ketakwaan kepada Allah kurang. Ilmu banyak, tetapi walaupun dia belajar ilmu, merasa ingin ibadat tu kurang, ataupun rasa takut kepada Allah Ta'ala kurang. Lalu dia tenggelam dengan kemasyhuran yang dia dapat, tenggelam dengan kenikmatan harta benda yang dia dapat, tenggelam dengan pengikut yang begitu ramai. Tetapi dia mencari-cari bagaimana ni untuk aku ni nak merasa takut kepada Allah, ataupun ilmu yang aku dapati memberi kesan kepada diri dan juga pada orang ramai. Akhir sekali sehinggalah dia berjumpa dengan guru mursyidnya Alif Ahmadi yang mengajar kepada dia mengenai penyakit nafsu. Akhir sekali dia menyedari bahawa selama ini dia duduk di atas nafsu dia, bukan mengikut jalan yang ditunjuk kepada jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar ilmu sebenarnya mesti kena ada mursyid. Belajar ilmu yang paling penting biar jumpa mursyid. Kita dah belajar minggu lepas sehingga kan dia kata, kalau tidak ada mursyid dekat kampung kamu, dekat negeri kamu, wajib kamu keluar. Mesti kamu keluar. Sebab kalau tidak sampai di situ, maka tidak sampai jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu tasawuf yang ditunjuk oleh mursyid hanya menunjuk jalan bagaimana nak suruh anak muridnya sampai kepada Allah, ataupun menunjuk jalan supaya manusia itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok orang-orang yang arifin billah, apa dia kata. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Hujjatul Islam rahimahullahu taala berkata, menyertai ahli sufi adalah fardu ain, wajib kamu duduk dengan ahli tasawuf. Menyertai ahli sufi adalah fardu ain, kerana seseorang itu tidak sunyi daripada keaiban dan penyakit, yakni penyakit hati. Kerana ahli sufi dia belajar tentang hati, lalu dia tahu penyakit hati.
penyakit hati, maka tidak dapat tidur. Kamu nak tahu penyakit hati kamu molek tak molek, kamu nak tahu hati kamu molek tidak molek, kamu kena duduk dengan ahli-ahli sufi. Sehingga kan ada orang nak uji ahli sufi dengan ahli fiqh. Satu majlis ahli fiqh, duduk belajar ilmu, ambil batu. Ambil batu, orang pun pegang batu. Tekan bunyi ahli fiqh pun ramai-ramai bangun. Siapa bahang ni? Siapa lepas batu dak pakar orang begini, marah. Marah. Lalu dia uji, oh begini keadaan puak-puak ni. Pergi pula kat puak-puak sufi pula. Ambil batu, dengar, kuat zikir la ilaha illallah. Zikir semakin kuat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati mereka itu dididik oleh guru mursyid. Lalu kata Imam Ghazali, mesti kena ada guru mursyid, dan ia merupakan fardu ain kerana seorang tadi tidak tahu penyakit dalam hati dia. Maka nak tahu penyakit mesti kena jumpa doktor. Kita tanya kawan kita, aku ni mana ni sakit macam ni, kenapa sakit? Kawan dia reka. Mu ni makan makanan lauk, osong kan makanan lauk. Kawan tu dak makan makanan lauk. Jadi juga. Dak jadi juga tu, dak makan makanan lauk pun serupa juga. Jadi gatal juga. Kalau macam tu begini. Mugi makan, makan benda ni pula. Ataupun mu makan lama obat ni, tapi tak jumpa doktor. Maka siapalah dia jumpa doktor, barulah dia dapat tahu, oh penyakit dia macam ni. Jadi guru mursyid ni penyakit yang halus-halus seperti penyakit hati. Ini tugas guru mursyid. Jadi bezanya muallim dengan mursyid gini. Kalau orang tu sakit kulit, orang tu sakit kulit, dia pun tengok, oh sakit kulit, sakit apa ni? Sakit gatal. Sakit gatal. Ambil obat ni sapu. Ambil obat ni sapu. Dia pun sapu obat ni. Sebab tu biar orang lain pula. Sakit orang lain pula. Gatal kat lain pula. Gatal situ pula. Ambil obat sapu. Kau parok pula. Kena ambil obat nombor 2 pula. Hal lebih kuat sikit. Tak sapu. Begitulah keadaan dia. Nampak tu. Ini mu'alim. Ada pun guru mursyid. Bila dia tengok benda ni gatal. Sakit kulit ni. Dia tak beri obat sapu. Dia cek darah. Dia kata ni sebab darah ni. Lalu dia beri obat tentang darah. Dia tak tengok pun sini. Tengok sini kata, tapi dia cek darah. Dia cek kat lain. Dia ambil darah. Dia ambil darah. Sini. Lalu dia beri obat. Ni obat ni. Lalu lah dia makan obat. Tak ada. Tak sapu pun. Dia jadi keri belaka. Hilang belaka. Ini guru mursyid. Benda orang tak nampak dalam-dalam, dia cek. Sebab tu, guru mursyid ni kadang-kadang pelik. Salah seorang guru saya, dia cerita. Ada seorang, nak kata wali, mungkin wali Allah Ta'ala. Dia ni ada anak murid. Anak murid dia dekat madrasah. Dan anak murid dia pelik. Orang pakai suara pendek belajar. Mari nak belajar. Habis. Dia duduk dalam pondok. Tak ada peraturan. Peraturan dia satu, jangan keluar daripada pondok. Dia buat pagar. Tapi tak ada peraturan lain. Nak isap rokok ke, nak pakai suara pendek ke, nak pasang lagu orang putih ke, ikut anda. Nak pasang lagu orang putih ke, nak isap rokok ke, tak apa, ikut anda. Tapi syaratnya jangan keluar duduk dalam aja. Jangan duduk dan keluar duduk dalam aja. Jadi dalam keadaan macam tu, orang mau belajar. Masuk daftar belajar, tak ada undang-undang apa, tak ada. Kalau pendek, luar pendek. Nah, itu. Jadi lepas belajar main kata. Lepas belajar main kata. Orang naik pelik, macam mana ni kata. Orang tanya, Syekh, Habib macam mana ni orang tu boleh mah? Tak apa, biarkan dia nak main. Biarkan dia nak main. Biarkan dia nak main, tak apa. Lama-lama akhir sekali dia pun ajar baca kitab Ihya Ulumuddin, baca. Akhir sekali dah dapat ilmu, dah hati dah terdidik, dengan sendiri je tinggal. Habis pakai suara pendek tu, pakai suara panjang belaka. Panggil pelajar baru pula. Pelajar baru gitu juga. Tak ada peraturan, duduk dalam. Selepas dia tengok, lalu akhir kali Syekh kata, mu tengok tu. Budak-budak hok main gitar lepas belajar ke suara pendek ke apa-apa tu, itu semua budak baru lah. Kita tengok budak lama. Gitu juga dulu. Tapi kenapa gitu? Sebab Syekh ni tahu. Orang yang macam ni, tak apa. Lock dia gitu dulu. Sebab Tuhan tak ada di dalam hati. Dia nak main-main ikut nafsu dia. Nafsu lawan iman sikit. Nafsu lah lama-lama kalau gitu saja. Akhir kali berubah. Ini kerja Syekh.
Kadang-kadang dia tahu dengan tabiat, tapi kita tak boleh buat gitu. Buat gitu okey, boleh main kata, main kata likut terus madrasah. Sebab kita bukan syekh. Syekh yang hebat-hebat, dia dapat baca hati-hati manusia. Maka diceritakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali cerita. Kata Imam Ghazali, dia kata pada mulanya aku mengingkari keadaan orang-orang soleh. Aku mengingkari orang-orang soleh ni, masuk orang-orang soleh ni orang-orang sufi. Orang-orang sufi serta kedudukan orang-orang arifin, sehinggalah aku bersubah dengan syekh dia. Jadi kata Imam Ghazali banyak di antaranya dia kata aku ni tengok orang-orang sufi ni aku maknanya engkar, tidak setuju dengan orang-orang sufi ataupun merasakan tidak penting manalah maknanya ia tengok. Sehinggalah satu hari dia berkawan dengan syekh dia, yakni yang mengajar dia, akhirnya dia yang bernama Yusuf An-Nasas. Beliau selalu menggilapku dengan mujahadah. Lalu disuruh dengan mujahadah. Belajar dengan syekh suruh mujahadah. Mujahadah ni melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Sehingga kan ada di antaranya, siapa tak ingat lah, dia ni suka makan buah kurma. Hobi dia makan buah kurma. Bila dia belajar dengan syekh tu, syekh kata jangan makan buah kurma. Jangan makan. Sehingga dia tahan tu, dah hati dia dah teringat, tidak teringat dah kepada buah kurma, baru syekh kata makan, tak apa. Jadi syekh ni boleh tengok hati dia. Lalu dalam keadaan tu dia pun duduklah belajar dengan An-Nasas, seorang guru dia. Dia pun belajar duduk sana. Maka dia kata dia ajar dia mujahadah, sehinggalah aku memperolehi warid. Warid ni benda-benda yang datang dalam hati dia, macam ilham lah kita panggil. Datang waridah. Waridah ni kita letak di sini untuk nak faham warid ni ilham, lebih kurang. Maka dia kata lalu aku melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Imam Ghazali. Ini timbul masalah. Saya bertanya dengan guru saya mengenai kenyataan ni. Macam mana? Adakah Imam Ghazali menceritakan dalam kitab, dia kata mengatakan bahawa dia ada jumpa Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan betul ke dia boleh jumpa Allah? Macam mana jumpa Allah? Yang kita dengar mimpi dalam tidur jumpa Nabi Muhammad, jumpa Rasulullah, tapi jumpa Allah dalam tidur. Kata guru saya, ini daripada kenyataan Imam Al-Ghazali. Dia adalah orang arifin billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Jadi dengan kenyataan dia yang mengatakan dia berjumpa Allah, maka kita tak perlu takwil dah. Ini kedudukan dia tidak sama dengan kita. Yang pasti dia jumpa Allah, tapi Allah Ta'ala macam mana dia jumpa? Baik, kita belajar dalam tauhid. Dalam tauhid kita belajar dalam sifat. Contohnya kita sebut dalam sifat wujud. Wujud. Apa makna wujud? Wujud maknanya Allah Ta'ala itu ada. Ada macam mana Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala itu ada dari segi hakiki. Wujud Allah Ta'ala dari segi hakiki. Wujud hakiki ni wujud macam mana? Wujud hakiki yang wujud ialah wujud yang tidak ada permulaan bagi ada dia, dan tidak ada akhir bagi tiada dia. Tiada akhir bagi adanya. Ini wujud Allah Ta'ala. Wujud yang tidak ada permulaan. Wujud Allah Ta'ala tiada mula tiada akhir ni wujud macam mana? Wujud tiada mula dan tiada akhir itu wujud yang tidak bergantung dengan masa. Allah Ta'ala tidak bergantung dengan masa. Allah Ta'ala tidak bergantung dengan masa. Sebab apa? Kerana itu makhluk Allah juga. Yang mencipta masa itu Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala bergantung dengan masa, bermakna masa itu wujud dulu pada Allah. Macam contoh kita tahun 1000, 2000, 2001, 2002 masa bergerak, 2001, 2002, 2003, 2004 kita keluar. Maka kita kata masa dulu bila bahawa kita ada, tetapi Allah Ta'ala tidak bergantung dengan masa. Kenapa? Macam mana Allah Ta'ala tidak bergantung dengan masa? Kerana macam mana Allah Ta'ala nak bergantung dengan masa, sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta masa. Allah Ta'ala yang mencipta masa itu, maka tidak bergantung dengan masa. Dan tidak bergantung dengan masa, wujud Allah Ta'ala macam mana? Wujud Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak seperti makhluk macam mana? Wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud majazi. Tidak seperti wujud isnadi. Wujud majazi macam mana? Isnadi macam mana? Wujud seperti wujud bayang. Adanya sesuatu tu adalah bayang. Tak ada benda ni tidak ada bayang. Allah Ta'ala tidak macam tu. Dan Allah Ta'ala ini tidak wujudnya tidak bergantung dengan yang lain, seperti adanya ibu dan bapa. Ada ibu bapa, adanya anak, ataupun ada yang menciptakannya. Allah Ta'ala tidak majazi dan juga tidak isnadi.
Dan kalau Allah Ta'ala tidak wujud isnadi dan wujud majazi, wujud macam mana? Allah Ta'ala itu tidak berarat, tidak bersifat, tidak berjisim, tidak berjisim dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak bersifat macam mana? Tidak bersifat seperti adanya tangan, kaki dan sebagainya. Ataupun dengan arti kata wujud Allah Ta'ala itu dalam keadaan wujud yang tidak berjirim. Tidak berjirim. Tak jirim macam mana? Wujud macam kuman halus pun tidak. Allah Ta'ala tidak berjisim. Yang lihat seperti depan mata ada cokoh macam bukit besar. Tidak. Tidak macam tu. Dan Allah Ta'ala wujud tidak bersusun dengan sesuatu susunan seperti kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Tidak bersusun. Dan tidak bersusun dengan kulit, darah, daging dan sebagainya. Dan wujud Allah Ta'ala tidak bergantung dengan yang lain. Dengan yang lain. Dan wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud nur. Wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud angin. Wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud yang kita tengok. Dan wujud Allah Ta'ala macam mana? Sehingga tidak tergambar akal kepada fikiran kamu. Itulah wujud Allah. Itulah wujud Allah Ta'ala. Ini dari segi tauhid. Lalu kata Imam Ghazali, aku bermimpi melihat Allah. Dan melihat Allah Ta'ala macam mana? Maka melihat Allah Ta'ala wujud dalam keadaan tidak dapat digambarkan. Kerana tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak seperti angin, duduk sejuk, Allah Ta'ala duduk sama. Tak. Tidak. Hanya Allah Ta'ala disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala lebih hampir dengan kamu daripada orang tekak kamu. Daripada orang kamu lebih hampir. Maka Allah Ta'ala bersama dengan kita tetapi tidak dengan kita. Macam mana Allah Ta'ala bersama dengan kita tapi tidak dengan kita? Sehingga kan tidak dapat digambarkan. Itu dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Imam Ghazali mengatakan, aku melihat Allah Ta'ala. Melihat macam mana? Kerana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat digambarkan. Nak kata mana wujud Allah? Wujud Allah. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia akidah 20 sifat. Yang pertama yang kita baca sifat wujud yang dipanggil wujud nafsiyah, sifat nafsiyah. Maka katanya, sehinggalah aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Lihat macam mana dalam mimpi? Apa bayang gitu? Tak. Allah Ta'ala tidak macam tu. Berasa besar itu tak. Allah Ta'ala tidak berjisim macam tu. Tengoknya macam mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Lalu dia melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Allah Ta'ala berkata, tengok dalam mimpi Allah Ta'ala kata, wahai Abu Hamid, wahai Imam Al-Ghazali, tinggalkanlah kesibukan hatimu. Tinggalkan kesibukan hatimu dan bersuhbahlah dengan kaum yang aku jadikan mereka di bumiku sebagai tempat aku memandang. Siapakah mereka itu? Kamu bersuhbahlah dengan orang siapa yang Allah Ta'ala pandang, yakni orang yang menyucikan hati dia. Allah Ta'ala pandang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah Ta'ala tidak tengok wajah kamu, tubuh badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat hati kamu. Maka Allah Ta'ala melihat hati manusia. Maka Allah Ta'ala melihat hati-hati manusia yang cinta kepada Allah Ta'ala. Maka kamu berkawanlah dengan orang yang aku cinta semasa hidup di atas muka dunia. Allah Ta'ala pesan kepada Imam Ghazali, kalau mu nak kenal aku, kena berkawan dengan orang yang aku cinta. Kena kawan dengan orang yang kita cinta. Jadi kita nak kenal seorang. Kita nak kenal pada seorang tu. Siapa seorang tu? Contohnya kita nak kenal seorang penyanyi ataupun seorang penyanyi, seorang ulama. Kita tahu nama je, nama Habib Omar. Siapa Habib Omar? Nak kenal senang je. Nanti kita pergi Kuala Lumpur ramai-ramai. Maknanya Habib Omar. Kita tak hanya tahu nama saja. Tapi macam mana kita nak kenal lebih dengan dia? Ataupun kita kalau boleh nak jumpa dia, nak dekat macam mana? Tidak dapat tidak. Kamu kena cari orang yang kenal dia dan rapat dengan dia. Kalau dia dah kenal dia. Pakak-pakak mai tanya, Habib Omar ni siapa? Penyanyi biasanya. Habib Omar siapa? Pelakon biasanya. Mereka. Bukan pelakon, pemain bola. Bukan. Dia tokai pasaraya besar. Bukan. Dia penjual kereta. Bukan. Tak kenal pasal tu. Sebab ada kita orang. Tidak ada orang kita nak rujuk. Maka sekarang kita nak cakap bahawa Habib Omar ni, macam mana kita nak kenal dia ni? Nak kenal Habib Omar? Maka tidak dapat tidak. Cara macam mana kita nak kenal dia? Kita mesti kena cari orang yang rapat dengan dia. Orang yang rapat dengan dia, orang yang kenal dengan dia, orang yang pernah duduk dengan dia, orang yang taif sama dengan dia. Maka bila kita jumpa orang yang kenal dengan dia, orang ni bila kenal Habib Omar, hati dia kasih pada Habib Omar, cukup sayang pada Habib Omar. Kita tak tanya pun dia cerita sama. Dia cakap. Akhir sekali kita jadi kenal juga. Lalu orang tanya kita boleh cerita juga. Sebab apa? Mengambil daripada mana? Ambil daripada orang yang kenal dia.
Bila orang yang kenal dia boleh cerita gini-gini, akhir kali kamu pun boleh kenal dia, boleh tahu dia. Maka demikianlah kita kena berkawan dengan orang yang kenal Allah. Kena kawan dengan orang yang cinta pada Allah. Bila kenal Allah, Allah Ta'ala kasih pada dia. Lalu kalau Allah Ta'ala kasih pada dia, kita berkawan. Lalulah Habib Umar pun datang kat Malaysia. Kita kawan dengan orang kanan dia. Habib Umar tengok kira kawan dia. Habib Umar dengan kita dia panggil sekali. Mari duduk sekali. Mari duduk sekali. Akhirnya dengan kita pun dimuliakan dia. Allah Ta'ala mulia orang yang dia kasih. Oleh kerana kita duduk dengan orang yang kasih, dengan kita dapat mulia. Siapakah orang yang dia kasih tu? Yang ni guru mursyid. Bila guru mursyid dah rapat dengan Allah, dah kenal dengan Allah, dah dekat dengan Allah, lalu Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada dia. Oleh kerana kita rapat dengan dia, kita dapat rahmat. Kalau Allah Ta'ala sampaikan nur dia, rohani dia sampai pada Allah, mengenal Allah, oleh kerana kita rapat dengan dia, akhir sekali rohani kita pun tertarik sampai pada Allah Ta'ala. Ni hebat guru mursyid ni, kalau kita betul-betul dapat. Sehingga kan guru mursyid ni boleh kenal Allah, anak murid aku ini ahli maksiat rupanya. Lalu dia pun pergi tengok. Dia kan tengok anak murid aku ini kurang zikir orangnya. Dia berjenis bukan orang yang berzikir. Jadi zikir dia tidak ada zikir, sebab tu dia tidak dapat tinggalkan maksiat. Walaupun dia belajar ilmu agama. Lalulah guru mursyid ini boleh dia berzikir, hantar kepada tu. Hantar kepada anak murid dia. Lalulah dia berzikir banyak. Lalulah dia pun hadiahkan zikir dia kepada anak murid dia. Sehingga anak murid dia dengan sendiri dapat meninggalkan maksiat, bila dapat tinggalkan maksiat, dia tak tahu mari di mana ni. Dia semakin alhamdulillah. Dia kata semenjak belajar dengan Syekh ni dapat tinggal maksiat. Kadang-kadang guru mursyid bila dia tengok anak murid dia dalam keadaan kuat buat maksiat, tak boleh nak tinggal lagi, dia boleh hadiahkan nur dia kepada anak murid dia. Sehingga kan anak murid yang kelak jadi cerah lalu. Jadi bila kita dah berkawan dengan orang tadi, akhir sekali orang tadi dah, dia boleh beri pula nur dia, beri lampu picit. Ataupun kita kawan dia, tiba-tiba guru mursyid kan dia dengan cahaya dia kuat. Tak kuat tak dia jadi guru mursyid. Ibaratnya guru mursyid ni ada bateri banyak. Kalau dia bateri kita sutik, dak mursyid dia sama banyak dengan kita. Jadi bila sama banyak, dia pakai bateri sutik, dia pakai bateri sama dulu je. Aku mursyid ke mursyid? Sama sulu, sama malap saja. Dia guru mursyid, dia memang rohani mesti kuat ada anak murid dia. Kalau anak murid dia sama kuat dengan murid dia, tak jadi guru mursyid lagi. Kerana tugas guru mursyid nak menyuluh anak murid dia. Jadi ibaratnya guru mursyid tadi ada 3 T bateri ataupun 10 T bateri. Dia pun tengok Allah, rohani malap sangat. Lepas tu dia pun bagi bateri. Jadi guru mursyid. Kerana guru mursyid ni sehinggalah akhir kali dapat kenal. Bila dapat kenal Allah, kata Imam Ghazali, selama ni aku belajar, aku mengajar, aku ini hidup dalam masyhur, rupanya duduk atas nafsu lagi. Mujur aku berkawan dengan guru, dengan syekh aku, sehinggalah dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kata Imam Ghazali. Maka dia kata Allah Taala pesan dia, kamu berkawanlah dengan orang yang aku kasih. Dengan yang aku jadikan dia tempat aku memandang, kata Allah. Mereka adalah orang yang menjual dunia dan akhirat demiku. Kerana mereka itu telah jual dunia mereka. Guru mursyid ini bukan guru ahli dunia, tidak. Kalau dia ahli dunia, dia tidak akan jadi guru mursyid. Dia telah jual dunia dia kerana membeli akhirat aku, kerana dia cinta kepada aku. Aku berkata, demi keagunganmu, aku tidak akan mengejapinya jika engkau tidak memberikan diriku dengan ketenangan berbaik sangka terhadap mereka. Lalu dia kata, aku tidak akan memberi sehinggalah kamu baik sangka. Dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Said Haward menghuraikan kitab hikam, mengatakan bahawa kamu berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya menyebabkan kamu banyak bersangka dengan orang yang baik akhlaknya dengan Allah. Kamu berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya menyebabkan kamu banyak buruk sangka dengan orang yang baik akhlaknya. Sebab apa? Sebab kawan dengan orang jahat. Orang jahat dengan orang baik tidak bertemu. Rohani dia tidak akan sama. Lalu bila kita berkawan dengan orang yang banyak buruk akhlaknya, sebab kita buruk sangka dengan orang yang baik akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat dengan cara macam mana baik sangka dengan orang-orang yang baik dengan Allah. Maka Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah lakukan perkara tersebut. Pemutus di antara kamu dan mereka ialah kesibukanmu mencintai dunia. Beza dia diputuskan dengan apa? Aku putuskan kamu dengan sebab kamu sibuk mencintai dunia. Jadi dia kata di sini, maka keluarlah daripadanya. Keluarlah daripadanya dengan pilihanmu sendiri sebelum kamu keluar dalam keadaan terhina. Sesungguhnya telah kulimpahkan cahaya dari samping kudusku. Tiba-tiba dalam keadaan gembira aku terjaga daripada tidur. Allah Ta'ala kata yang aku putuskan kamu supaya kamu tak jumpa dengan guru mursyid. Yang sebab kamu ni terputus tak jumpa guru mursyid adalah dengan sebab sibuk dengan dunia.
Sibuk dunia di situ apa maksudnya? Ketika itu Imam Syafi'i tengah masyhur dengan orang ramai. Anak murid ramai, dunia mari harta benda banyak. Kemudian sanjungan banyak, jawatan pangkat banyak. Ketika itu, lalu Allah Ta'ala kata aku pun guru musyrik. Sehingga kan kamu tidak bergaul dengan orang yang aku memandang dia. Sebab apa? Sebab kamu sibuk dengan kecintaan kamu terhadap dunia. Keluar kamu. Kalau tidak kamu mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan cinta dunia. Siapa ulama besar? Siapa Imam Ghazali? Allah Ta'ala kata, kalau mu tak jumpa guru musyrik, walaupun mu alim, walaupun mu hebat, mu boleh mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina. Lalu dia terkejut. Dapat dah. Jalan yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Lalu dia terjaga. Sebab itu aku pergi berjumpa dengan Syekhku Yusuf An-Nassas. Lalu aku cerita mimpiku. Ni dia dah, masa tu dah kawan dah dengan Yusuf An-Nassas. Lalu dia cerita. Beliau tersenyum sambil berkata, wahai Abu Hamid, yakni wahai Imam Ghazali, ini adalah bentangan kami yang lahir mulaannya. Bahkan sekiranya kamu bersobah denganku, nasai basirahmu, pandangan mata hatimu akan memperoleh pertolongan dan bantuan hinggalah akhir kata-kata beliau. Lalu guru dia kata pada dia, wahai Imam Syafi'i, inilah hasil permulaan kamu nak berjalan pada Allah. Kita ni kalau jumpa ikut guru musyrik baru pekat permulaan. Walaupun banyak ilmu, walau secara mana tak jumpa lagi, tak jumpa lagi, tak masuk lagi. Bila jumpa saja guru musyrik, ni baru pekat permulaan nak jalan dengan Allah. Jadi pintu jalan pada Allah ada pada guru musyrik. Ada pada guru musyrik. Lalu dia kata, kalau kamu bersubah dengan kami, denganku, jadi dengan Yusuf An-Nassas, kalau mau bersubah dengan aku, saya terbuka mata hati kamu. Kita yang ni tak ikut mata hati ke nafsu. Tengok orang sana nafsu mari agung tumbuk. Kata orang dia ikut nafsu. Kita tak ikut hati kita. Perintah hati kita tertutup, hijab banyak. Lalu dia kata, saya basirahmu akan memperolehi pertolongan dan bantuan. Kamu akan mendapat bantuan Allah sehingga Allah Ta'ala buka mata hati kamu. Melihat akhirat. Apa makna melihat akhirat? Sentiasa hati itu bergantung dengan Allah Ta'ala. Jiwa pun dah jadi jiwa akhirat. Jiwa akhirat ni tidak dapat dikecapi kecuali berjumpa dengan guru musyrik. Imam Ghazali juga berkata, di antara perkara yang wajib bagi ahli suluk, yakni orang yang menjalani jalan tasawuf pada peringkat awalnya, ahli suluk yang menjalani jalan akhirat, jalan kebenaran, ialah dia hendaklah mempunyai mursyid murabbi. Mursyid yang boleh menunjuk jalan kepada Allah Ta'ala, bertujuan memandunya ke jalan yang lurus. Ini wajib bagi orang yang duduk dalam ilmu tasawuf, kena cari guru mursyid murabbi yang mendidik dia, menghilangkan tabiat keji. Di antara sifat guru mursyid murabbi dapat menghilangkan tabiat keji. Ini tugasnya, dapat hilang tabiat keji. Sikit. Baru kita berubah. Dan dia kata menggantikannya dengan akhlak yang terpuji, kemudian bertukar menjadi akhlak yang terpuji. Mana tabiat ialah seorang murabi hendaklah menjadi seperti pekebun yang menjaga tanaman. Dia siram pokok, dia tanam, maka dia jaga kebun tadi. Sebaik saja melihat penghalang ataupun pokok lain yang boleh merosakkan tanaman. Bila dia tengok ada penghalang, ada ulat, ada pokok-pokok lain yang jadi penghalang tersebut, dia akan mencabut dan mencampaknya ke tepi. Bila dia tengok dalam hati anak murid dia ada dunia, penghalang ibarat dunia, ada dunia, ada cinta kepada pangkat, ada cinta kepada dunia, harta benda, dia akan potong selalu. Dia akan potong selalu anak murid dia supaya hati dia tidak bergantung kepada dunia. Dia akan jaga selalu, dia akan mendidik selalu hati anak murid dia supaya anak murid dia selamat, tidak tergelincir jalan dia ataupun tidak menyeleweng jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mursyid. Mursyid ni dia tak biar anak murid dia. Dia didik rohani, bukan didik ilmu akal. Dia didik rohani supaya rohani dia sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, dia sentiasa menyiramnya sehingga subur dan terjaga. Lalu dia siram anak murid dia. Di antara sifat guru mursyid, dia akan mengajar anak murid dia berzikir. Kerana berzikirlah untuk menjaga rohani. Kalau guru mu'alim sekadar menyampaikan ilmu, guru mursyid mengajar anak murid dia berzikir supaya hati dia hidup ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dalam keadaan dia pun siram dengan apa? Siram dengan cahaya zikir. Dia pun siramnya sehingga subur dan terjaga, sehingga terbuka basirah. Terbuka basirah, yakni mata hatinya. Semuanya bertujuan untuk menjadikan tanaman tadi lebih baik daripada yang lain. Tanaman di situ adalah hati, sehinggalah menjadikan hati anak murid ia jadi baik. Apabila kamu yakin bahawa perlu kepada penjaga, maka kamu juga tanpa ragu-ragu perlu yakin bahawa mursyid itu perlu bagi salik. Kalaulah tanaman perlu penjaga, kalau tanaman tidak ada penjaga, lalu dimakan ulat, pokok-pokok lain pun merosakkannya. Begitulah juga dengan manusia. Kerana manusia ada nafsu.
Ada nafsu. Lalu kalau dibiarkan manusia, lalu manusia akan mengikut hawa nafsu, maka dia merosakkan diri dia. Bukan saja diri dia, bahkan boleh membawa orang lain. Lalu mesti kena ada mursyid untuk menjaga nafsu dia. Sebagaimana tanaman perlu ada orang yang menjaganya, maka demikianlah juga orang yang salik, orang yang melalui jalan tasawuf perlu kena ada mursyid yang mendidik dia. Ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul-rasul alaihi salatu wasallam sebagai pemandu kepada makhluk, serta Allah Taala hantar di antara mursyid yang menunjuk jalan pada Allah adalah nabi-nabi, rasul-rasul. Tengok Allah Taala hantar rasul-rasul, nabi-nabi. Manusia yang berbunuh-bunuhan 120 tahun. 120 tahun. Ini masyarakat Madinah ataupun masyarakat Mekah pun 100 lebih berperang-perang. Lalu guru mursyid pun datang. Siapa Rasulullah? Bukan Rasulullah ajar dia macam mana. Bukan suruh berperang tak. Rasulullah hanya mendidik hati-hati manusia. Kerana segala punca kejahatan letak pada hati. Segala punca kejahatan. Jadi guru mursyid ni dia didik hati. Didik hati. Bila didik hati, akhir kali bila hati baik, lalulah boleh meninggalkan. Meninggalkan orang berperang 120 tahun. Atau orang mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak berzina, boleh tak? Ini sahabat Nabi. Mari jumpa Nabi dalam keadaan biadab nak berzina, boleh tak? Sahabat Nabi marah. Boleh nak pacung lalu. Ni saya cerita. Cerita tak boleh tengok. Tunjuk kena halal. Kenapa tu? Berkata jangan. Boleh tak nak berzina? Boleh. Nabi kata boleh. Baik, tapi aku nak tanya kamu. Bagaimana kalau ibu kamu dizinai? Bagaimana kalau kakak kamu dizinai? Bagaimana kalau adik kamu dizinai? Bagaimana orang yang kamu kenal dizinai? Orang yang rapat dengan kamu? Mestilah marah. Mestilah dia marah. Kalau adik-adik dia kena. Maka kalau kamu marah, bila kamu berzina, boleh jadi isteri orang, boleh jadi mak orang, boleh jadi adik orang, boleh jadi kakak orang. Orang tu marah sebagaimana kamu marah. Dia pun fikir-fikir, ya sungguh. Ya sungguh tak jadi zina. Ikut sahabat Nabi. Mari orang Badui kecil dalam masjid. Kecil dalam masjid. Kan biadab kecil dalam masjid kan? Kecil dalam masjid biadab. Lalu orang pun mari, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tengok Nabi didik. Ni di Madinah. Izinkan saya bunuh. Bunuh. Mari nak bunuh lalu. Nabi kata biarlah dia kecil dulu. Nabi. Biarkan dia. Lalu Nabi pun panggil. Nabi panggil. Bila Nabi panggil saja, Nabi pun beritahu, yang kali jangan buat macam ni. Nabi nasihat pada dia. Ajar pada sahabat. Maknanya nanti baik Nabi ada mati situ lah. Nabi kata kalau membunuh masuk neraka dia. Saya nak tunjuk satu kisah yang begitu hebat, orang yang hati dia dididik oleh Rasulullah. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dalam satu pergelutan berperang, masuk dalam medan perang, lawan pedang. Sayyidina Ali dia ada satu pedang Zul begitu hebat. Pedang. Dia yang hebat pedang Zulfiqar. Pedang oleh Ukasha ibn Mihsan, dan satu lagi yang hebat Qais bin Sari. Qais bin Sari pegangnya tak mati-mati. Ni. Berat. Akhir sekali. Jadi nak beritahu pedang ni. Pedang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berlawan pedang. Berlawan pedang, dan Sayyidina Ali orang yang tangkas pemain pedang, dan dia merupakan pahlawan perang. Kan kita baca dalam perang Badar, ada kata Ali. Lawan Ali. Sayyidina Abdullah lawan. Seorang lagi Abdullah ibn Jarrah lawan 3 lawan 3. Sayyidina Ali lawan sekejap je mati. Sayyidina Abdullah sekejap je. Abdullah ibn Jarrah ni bergeluk lambat sikit. Baru mati pihak musuh. Baru berlaku perang Badar. Jadi nak beritahu Sayyidina Ali hebat main pedang. Maksud dia berlawan pedang tu, tiba-tiba kalah orang kafir tadi. Bila kalah orang kafir tadi yang lawan Sayyidina Ali bermati-mati nak bunuh Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali dengan ketangkasan bermain pedang berjaya mengalahkan pihak musuh, sehingga pihak musuh kalah cabut habis. Terpelanting pedang dia. Sayyidina Ali ada pedang. Lalu Sayyidina Ali angkat tu nak bunuh orang kafir. Orang kafir tadi tak ada orang benda-benda, mereka mati-mati. Dia ludah Sayyidina Ali. Tak ada arah. Maknanya tak ada arah dah. Sekurang-kurangnya kita kena 10 kali, dia kena sekali padang dah, ibaratnya gitu. Jadi tak ada arah sebelum dia mati bunuh dia, ludah 2 kali. Dan dia sempat ludah Sayyidina Ali. Lalu apabila Sayyidina Ali kena ludah saja, Sayyidina Ali tak jadi membunuhnya. Pelik orang kafir tadi. Lalu orang bertanya, kenapa kamu tak membunuh aku? Siap tanya pula. Kalau kita aku mujur dah bunuh, tanya bunuh lalu. Maknanya. Lalu dalam keadaan dia, kenapa kau tidak membunuh aku? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, tadi ketika aku mengangkat pedang, aku ingin membunuh kerana Allah. Tiba-tiba kamu meludah aku naik marah, aku bimbang aku membunuh kerana nafsu. Ini Islam yang kita pegang ni. Kita cakap nak Islam, siapa masih dak itu? Banyak juga. Aku kena belajar tasawuf banyak-banyak. Jadi kadang akhir kali Sayyidina Ali kata, aku tidak membunuh kamu. Kerana kalau aku membunuh, aku bimbang aku membunuh kerana nafsu. Yang tadi bermati-matian kerana Allah.
Masih baik dia ludah. Ludah mari kerana nafsu tak buat lalu. Inilah sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah SAW sehingga kan hati mereka cerah, basirah mereka sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini, lalu Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul sebagai pemandu kepada makhluk serta menunjukkan mereka jalan yang lurus sebelum kewafatan baginda Mustafa alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi Rasul kepada sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi wafat. Baginda telah menjadikan Khulafa ar-Rasyidin sebagai pengganti untuk memimpin serta menunjukkan makhluk kepada jalan Allah. Begitulah seterusnya hingga kepada hari kiamat. Maka ahli suluk sememangnya perlu kepada musyrik. Kalau Nabi, orang memusyikkan kepada Nabi daripada Allah Ta'ala. Lalu kepada sahabat dah jadi musyrik dah, Nabi wafat, lalu sahabat ini menjadi musyrik, mendidik orang ni, jadi tabi'in pula menjadi musyrik, sahabat mati, tabi'in sampai kepada tabi'in, kemudian tabi'in mati, tabi'in mendidik pula tabi'in sampai kepada kita. Pastikan orang yang dapat didikan tadi, orang musyrik tadi, sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada kita, sampai kepada kita, yang mana nur dia tu ataupun barakah dia tadi ataupun dia punya rohani dia sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dan inilah sepatutnya ada bagi orang ahli tasawuf. Maka dia kata di antara kata-kata beliau, tidak syak lagi bahawa murid berhajat kepada syekh untuk diteladani supaya dia menunjukkan jalan yang lurus. Mesti kena ada syekh akan tunjuk jalan yang lurus. Sesungguhnya dalam agama itu suka, sedangkan jalan syaitan itu banyak lagi nyata. Jalan agama payah. Kita nak jalan agama payah, macam-macam ada. Lalu bila ada kadang-kadang mari dunia, mari harta, mari pangkat, mari wanita, mari bagai-bagai lagi. Kalau kita tidak ada musyrik macam mana? Tidak ada musyrik. Yang kita bimbangnya, kita duduk atas nafsu kita bawa agama. Lagi bahaya. Musyrik dia akan kena. Orang bawa agama ikut nafsu ke tidak, dia akan kena. Akhir sekali kalau kamu tidak ada musyrik, nak saya kamu berjalan bersama syaitan. Maka dia kata, tanpa diketahui, barang siapa yang tidak dipimpin oleh musyrik. Kalau kamu tidak dipimpin oleh musyrik, kalau kamu tidak ada guru musyrik, kalau kamu tidak ada guru yang dapat menolong rohani kamu, nasib syaitan akan memandu kamu kepada jalannya yang memandu kamu syaitan. Kalau tak ada musyrik syaitan. Kalau tidak ada musyrik. Walaupun kita banyak ilmu setara mana pun yang kita dah baca dah minggu lalu. Mengatakan kalau ilmu banyak setara mana pun sehingga kan kamu ni masuk di khalayak ramai, kalau kamu tidak ada musyrik, maka yang memusyikkan kamu adalah syaitan. Lalu dia kata di sini, siapa yang melalui jalan lembah yang membinasakan tanpa berwaspada, sesungguhnya dia membahayakan diri sendiri dan membinasakan. Kan jalan agama kan banyak halangan-halangan. Banyak halangan. Bila banyak halangan, kalau kita tidak dibimbing, kan cukup bahaya. Maka dia akan duduk bersendirian umpama pokok yang tumbuh sendiri, kering dan lalu. Gitulah. Bangun sendiri pokok, lama-lama kering layu sebab tidak ada orang jaga. Kan kering layu kan. Jadi rohani kita jadi malap. Sebab apa rohani kita jadi malap? Sebab tidak ada orang jaga. Tanam boleh tanamlah, kita belajar ilmu, tanamlah ilmu dalam hati kita. Tapi tak ada orang suluh rohani kita, tak ada orang hidupkan cahaya rohani kita, akhir kali jadi malap. Banyak ilmu tapi malah, nak zikir pun malah, nak semayang pun malah, semayang tidak istiqamah. Bukan kita boleh baca belaka, tapi rohani lemah, itulah sebab tidak ada musyrik. Sekalipun mampu hidup buat seketika dan berdaun, dia tidak akan mengeluarkan buah. Akhir kali tidak dapat mengeluarkan buah. Buah pada tasawuf apa? Amal. Buah pada tasawuf itu amal. Oleh itu tempat bergantung murid ialah syekhnya, maka berpegang teguhlah kepadanya. Murid mesti kena ada syekh, maka berpegang teguhlah dengan syekh. Kalau tidak berpegang teguh dengan syekh, maka sesungguhnya dia akan jauh menyelewit. Ada ulama sufi mengatakan bahawa orang yang mendahaka kepada syekh, dia lebih teruk daripada dahaka pada ibu bapanya. Lebih teruk daripada dahaka pada ibu bapanya. Sehingga kan dalam kitab Ta'lib Muta'lib, ada seorang syekh nama tak ingat dah. Orang tanya dia, kenapa kamu muliakan guru kamu daripada ibu bapa kamu? Dia kata, ibu bapa aku membawa aku daripada daripada langit turun ke bumi. Daripada langit turun ke bumi. Adapun guru aku menaikkan aku daripada bumi ke langit. Guru aku dah, ibu bapa aku daripada langit ke bumi. Adapun guru aku daripada bumi ke langit. Sebab tu aku memuliakan dia. Turun dengan naik mana mulia, jatuh dengan naik lebih mulia. Maka dia bergantunglah dengan syekh, iaitu syekh yang memegang rohani kita ataupun memimpin rohani kita. Imam Ghazali juga berkata, sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, dia akan memperlihatkan hamba tersebut tentang keaibannya sendiri. Kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, dia akan tengok kesalahan dia.
Kalau dia nak dapat kebaikan, dia tengok kesalahan orang, dia tak akan dapat kebaikan dia. Ini dah kita tasawuf. Kata Imam Ghazali, kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, dia akan nampak keaiban diri dia sendiri. Sesiapa yang kuat basirahnya, pandangan mata hatinya, keaiban tidak akan tersembunyi kepada dirinya. Dia akan nampak keaiban dia. Kita belajar ni biar kita nampak keaiban kita. Jangan kita belajar nampak keaiban orang. Kamu ni nak diberi kebaikan, lalu nampak keaiban sendiri. Bila nampak keaiban ni, kau cerah, nampak kuat basirah kamu, pandangan mata hati kamu. Keaiban tidak akan tersembunyi kepada dirinya. Dia kepada dirinya, dan apabila dia mengenali keaiban, dia akan mudah mengobatinya. Dia tahu nyakit. Tahu. Okey, sekarang ni kita rasa sihat. Nak berlari boleh berlari. Nak main bola boleh main bola. Berasanya nak akak barang boleh. Orang tanya sihat, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa sihat. Kita kata sihat, kita jumpa doktor. Cuba jumpa doktor. Cek darah sikit. Darah tinggi, mula susah hati. Mula susah hati. Tapi orang tu dia nampak kena cari doktor. Nak baru dia tahu nyakit. Baru tahu nyakit, lalu dia jumpa doktor beri ubat, baru selamat dia. Selamat. Tapi kalau orang tanpa jumpa doktor, orang tanya sihat. Petang-petang jogging. Sihat. Kita tahu jatuh dia. Dia pun jogging. Sihat, alhamdulillah, Tuhan beri sihat. Pergi jumpa doktor, cek aku ada nyakit badan dah, tak apa. Tengok tiba-tiba mati dengan jogging. Mati dengan jogging. Rupanya datung dia dah. Itu dia binasa orang yang tidak mau berjumpa musyrik. Orang yang tidak mau mencari musyrik, jumpa musyrik binasa. Jangan tengok kita tak nampak. Begitulah sekarang ni. Sekarang ni kalau saya tanya depan dia, sihat tak? Sihat belaka. Tapi kalau jumpa doktor, belum tentu lagi sihat. Ni darah tinggi. Ni darah rendah. Ni darah sederhana. Ni kecil mani. Ni tak boleh makan mani. Ni tak boleh makan tahu. Macam-macam dah penyakit. Tapi tengok zahir sihat. Jadi melalui apa? Kita sendiri boleh. Orang lain. Doktor yang dapat tahu. Maka demikianlah gambarannya guru musyrik. Maka dia kata, akan tetapi kebanyakan manusia jahil tentang keaiban diri mereka, dan kebanyakan manusia tidak tahu keaiban diri mereka. Semut di seberang laut jelas kelihatan, sedangkan gajah di depan mata tidak nampak. Apa Melayu? Semut depan mata tak nampak, dan semut di seberang laut nampak, dan gajah di depan mata tidak nampak. Ini adalah pepatah Melayu saja. Jadi kita disuruh mencari musyrik, carilah musyrik supaya kita tahu keaiban diri kita. Tapi musyrik ni macam mana? Macam mana kita nak kenal musyrik? Macam mana? Apakah tanda-tanda musyrik? Kalau kita nak tahu tanda-tanda musyrik, kita kena mari malam Khamis minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami betul dan boleh jadi anda betul, dan boleh jadi kami salah dan boleh jadi anda salah. Nak menentukan salah atau betul siapa, anda atau kami, mari kita bincang, mari kita wacana, mari kita persoalkan. Sallallahu. Yang mulia sudah kongsi, yang berbahagia sudah anwansing, yang berhormat dengan komen, yang berbahagia Ustaz Ta'asan Syukri sebagai kaum muslimat yang masih wujud sampai hari ini, Pak Ishak Surin sebagai pimpin PAS kawasan Batu, muslimin muslimat yang rahmat sekalian. Sepatutnya malam ini saya tidak ceramah kerana suara yang sudah gigi saya dicabut oleh doktor. Cakap aku sakit, besok nak tolak muka dah. Jadi, tapi oleh kerana urusan dakwah,
berusaha menerangkan Islam pada masyarakat ini menjadi tanggungjawab manusia Melayu, manusia Cina, manusia India, manusia manapun. Oleh kerana Islam ni agama Allah dari langit, seperti mana air turun dari langit, kita semua bangsa terima. Cahaya matahari dari langit, kita semua bangsa terima. Oksigen, nitrogen yang jatuh turun langit, semua manusia boleh terima. Maka Islam juga sepatutnya begitu. Tapi duka cita yang lawan PAS hari ini bukan Cina tapi Melayu. Betul. Kenapa orang kita Melayu lawan gerakan Islam? Itu cerita panjang. Tentunya pemimpin Melayu yang memimpin tanah air sekarang ini, dia tidak Melayu Islam. Ini tidak jelas. Data belakang pengajian dia tidak Islam. Mereka hanya tahu masalah, belajar masalah, makan pun cara masalah, pakaian pun cara masalah, cakap pun masalah. Jadi oleh kerana sebagaimana anak Melayu, katalah anak Melayu lahir orang Cina Perak sejak kecil. Betullah budak Melayu bila orang Cina Perak sejak kecil, dia besar cakap Cina, pakaian cara Cina. Budak Cina, anak Cina kalau kita ambil sejak kecil lagi Perak rumah kita, dia anak Cina. Tapi bila orang Melayu Perak cakap Melayu, makan pun nasi Melayu, duduk boleh makan. Memang kaedah begitu. Anak siam, anak orang Melayu, anak Bila kita Perak daripada kecil, maka dia melekat perangai orang Melayu. Ada orang Melayu di Perak oleh Inggeris, orang Indonesia di Perak oleh Belanda, orang Arab semua di Perak oleh Inggeris, Perancis dan Itali, Mussolini. Maka menyebabkan fikir mereka celaru tak selama-lamanya. Puyuk kita tu bila kita jerah mata puyuk, dia melegak, bukan melegak panjang, melegak, dia kering, jika kering dia tak makan. Ini keadaan inilah kita alhamdulillah sejak tahun 51 PAS diwujudkan kerana alim ulama kita yang betul PAS, termasuk keluarga Pak Allah sendiri buat PAS dengan tujuan nak jaga masyarakat tanah Melayu zaman dulu, nak jaga masyarakat Malaysia sekarang ini jangan lari daripada Islam. Kerana Islam ni titik pertemuan di antara semua bangsa-bangsa di muka dunia. Dan waktu Nabi kita Muhammad SAW masih hidup lagi, Nabi kita bertengkar dengan orang Arab. Dia tak kata nak jaga Arab. Nabi kita mula-mula musuh yang bertengkar dengan dia ialah orang Arab. Siapa dia? Pak saudara dia Abu Jahal, mak saudara dia, bapa mertua dia sendiri. Dia orang Arab semua, bapa Quraisy semua, bapa terbaik. Tapi dengan sebab tak tu fikiran, maka Nabi kita lawan. Sebab tu bangsa dalam Islam tidak menjadi ancaman. Bangsa dalam Islam tidak menjadi ancaman. Bangsa Arab tidak menjadi ancaman pada bangsa mana? Bangsa Melayu tidak menjadi ancaman pada bangsa Cina. Bangsa Cina tidak menjadi ancaman pada bangsa Melayu. Yang menjadi ancaman ni ialah fahaman yang salah, fahaman fikrah yang salah. Istilah dalam Islam disebut syirik ataupun tauhid. Syirik tauhid inilah fikiran yang betul. Sebab tu bila kita baca Quran, bila kita baca Fatihah, sama ada Melayu sembahyang, Cina Muslim sembahyang, disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak sebut ghairil yahudi wan nasara. Tak. Dia tak sebut ghairil yahudi wan nasara. Disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini telah diulang kali oleh pemimpin Islam sedunia. Dia sepatutnya Tuhan sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil yahudi wan nasara. Sepatutnya dia kata begitu. Tapi dengan sebab al-Yahud ni bangsa, dia bangsa tidak menjadi ancaman bagi mana-mana bangsa lain. Yang menjadi ancaman atas dunia ialah sifat ghadab. Sifat yang bila kita buat Allah ghadab alaina, Allah marah pada kita. Begitu juga sifat dalalah. Mana-mana sifat yang keluar pada kita, dia membawa pada laluan sesat, maka sifat itulah disebut wallahi. Itu faham betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Bila kita sembahyang, Allah Ta'ala tetapkan supaya kita ni minta kepada Allah jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian jalan salahnya ialah ghairil maghdubi alaihim. Tak mau jalan orang yang kamu murka. Dalam tafsir semua sekali sebut al-Yahud. Siapa dia murka ni? Al-Yahud, Yahudi.
Baik, soalnya kenapa Allah Ta'ala, sebab apa Allah Ta'ala tidak kata ghairil Yahudi awal-awal lagi? Secara terang ghairil Yahudi wan Nasara, tak mahu bangsa Yahudi, tak mahu bangsa Nasrani. Tapi Tuhan tidak sebut begitu, kerana bangsa ini tidak menjadi ancaman. Yang menjadi ancamannya ialah sifat-sifat yang keluar daripada manusia, yang kalau sifat itu kita buat, Tuhan murka, Tuhan marah. Melayu ke dia, Melayu ke dia, sifat ni Cina ke Arab ke. Kalau Arab sekalipun buat sifat-sifat, dia Tuhan marah. Apa masuk di bawah al-maghdubi alaihim? Tidak kira Yahudi, tak kira Melayu, tak kira Arab. Ini kesimpulannya, bangsa tidak menjadi ancaman sebagaimana yang disebar oleh UMNO. Untuk maklumat tuan-tuan semua, saya ni sebab menteri besar, selalu bertemu dengan menteri-menteri besar negeri lain. Masa-masa masyarakat raja-raja, masyarakat apa. Bila seorang menteri, saya seorang tua menteri besar, bila jumpa saya, dia pegang tangan, dia cek-cek tangan. Ingat sikit tu Cina. Allah, ingat sikit tu saya pun tak kata apa dalam majlis memang saja. Tapi benda ni dalam kepala UMNO, bangsa Cina bagi ancaman. Sedangkan para hadirin semua, saya sebut tadi, orang yang paling mengerti masalah ancaman atau tidak ni Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ni bukan mengaji di pondok, bukan mengaji di universiti, mengaji dengan Allah. Allah tahu apa benda ancaman manusia. Waktu Nabi Adam turun dari syurga dulu lagi, ba'dukum li ba'din adu. Apa nak sebut? Ba'dukum li ba'din. Satu sama lain akan bermusuh. Adam, bila kamu turun ke muka bumi, kamu akan beranak, akan bercucu, akan berzuriat. Satu sama lain akan bertekar. Apa penawarnya? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mana-mana itu hidayah aku. Dia kata, dia tak sebut mana-mana itu Arab aku, mana-mana itu hidayah aku. Melayu ke tu hidayah, Melayu selamat. Arab ke tu hidayah, Arab selamat. Cina ke tu hidayah, Cina selamat. India ke orang asli ke tu hidayah, India selamat. Jadi masalah sekarang kitanya nak sebarkan hidayah pada masyarakat. Sampai orang Cina baca Quran pun kena marah. Nabi Muhammad waktu dia kirim surat pada raja-raja, Kitabatul Rasailul Nabi, Kitabatul Nabi. Waktu Nabi Muhammad kirim surat-surat lepas pada Sulh Hudaybiyah, kepala ayat semua ditulis ayat Quran. Kepala surat semua tulis ayat Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu Allah illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini semua surat-surat Nabi ditulis oleh ahli sejarah. Dalam hadis Bukhari pun tulis, ahli sejarah pun tulis, ta'alau ila kalimatin sawa'. Ni ayat Quran ditulis dalam surat Nabi kepada raja-raja seluruh dunia. Raja Mesir, Muqawqis, Raja Rum, Kisra, Kisra. Tulis ini untuk, tidak tentulah untuk dibaca. Takkanlah tulis saja surat pada orang tak boleh baca. Saya tulis surat ni tapi awak jangan baca. Mana boleh. Surat-surat Nabi pada raja-raja zaman dulu, Raja Mesir, Raja Rum, Raja Kisra, Raja Farsi, Raja Himyar dan sebagainya, semua ditulis Quran awal. Ta'alau ila kalimatin sawa. Dan ujung surat tu sebut wassalamu ala man ittaba'al huda. Ini pun Quran juga. Takkanlah tulis saja tapi tak boleh baca. Jangan tulis tapi jangan baca ayat ni. Mana boleh. Orang kita dengan sebab fokus ilmu Islam ni pada semayang, pada puasa, darah haid, darah nifas, tu je kerja kita. Jadi kalau ada benda pelik sikit jadi masalah. Di Kota Baru ada seorang esko MCA nama Datuk Fu Chuyong. Datuk Fu Chuyong ni MC Cina. Selalu sebut wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu. Nak sebut sad, dia tak boleh. Wa'tasimu. Orang tu pun tak ada apa, tak ada orang kritik apa, walaupun benda tu salah. Tapi dengan sebab orang dia tak kata apa. Tapi bila sebut mesti kena malu semua. Mana kita sunting kesalahan orang, kebaikan orang dengan pati, butir mata pati, bukan butir mata Islam. Tidak. Ini masalah itu belum masyarakat. Tak apalah. Biar timur lama-lama akhir sekali akan hilang ada masalah. Sebab itu para hadirin, kau yang diantau saya buat di Kelantan bagi menyebarkan Islam ni. Waktu mula-mula saya pegang jawatan di Kelantan, saya buat Masjid Al-Bara'ah di sebelah pasar Siti Khadijah sekarang.
Waktu saya buat ni, saya panggil semua orang Cina, orang India, tolong beri derma. Ada yang Cina beri pasir, ada Cina beri besi keloli, ada Cina beri duit. Untuk nak meredakan, untuk nak menipiskan benteng yang dibuat oleh UMNO di antara Melayu Cina ni, maka macam-macam hal saya buat bagi membolehkan perasaan orang Cina dengan perasaan Melayu, biar ada titik pertemuan. Dan akhir-akhir ini kami buat pula masjid di Rantau Panjang. Kalau tengok dari jauh, betul-betul rumah tok aku. Pergilah di Rantau Panjang. Besok boleh start motor car pergi Rantau Panjang. Tengok masjid. Tengok dari jauh tok aku. Dia ada orang Cina daripada airport. Tengok masjid sini ya. Semua. Pergi-pergi dekat, tengok menara. Itu guru punya kerja gitu. Benar-benar wajipan kita orang Islam. Kita berasa mujur, kena berasa mujur. Kita Melayu ni terima Islam, dan kewajipan kita sebarkan Islam kepada masyarakat lain. Dan selalu saya sebut di Kelantan sendiri, walaupun Cina ni minoriti, tapi kalau dia Muslim, Azhari, belajar di Azhar, kemudian dia Muslim, saya sendiri boleh kempen dia menjadi menteri besar. Walaupun dia Cina, tapi dia Muslim Azhar, tak ada apa. Dia peliknya, belum pada ini, kalau orang Cina masuk Islam kahwin dengan anak Melayu, tak ada apa. Masuk Islam, bukan masuk Melayu, masuk Islam. Kahwin dengan orang Melayu, tak ada apa. Tapi apa susah sekarang bila yang beramak apa ni ngan, baca Quran salah lagi, sibuk habis. Nak lebar, tok guru, sibuk habis. Tanda orang kita masih lagi bergelut dalam lumpur kejahilan Melayu di mana. Ni para hadirin semua kena faham. Saya nak berhenti sekat tu lah. Banyak tu. Mudah-mudahan saya dapat saham untuk menyebabkan Islam kepada kita. Doa lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka khalaqtana wa sawwaitana wa nafakhta fina min ruhika. Wahai Tuhan, kami mengaku bahawa kamu yang menjadikan kami, dan kamu telah memberi pada kami anggota lengkap, dan kamu memberi pada kami ingatan padamu. Allah fakun lana wa la takun alaina. Allahumma hafazna fi hifzika wa qadna fi kal'ik. Allahumma ba'in bainana wa bain syirati khalqika kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Rudd Allahumma kadal a'da ala nuhurihim. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ahlik al-kafarata wal munafiqin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma inna 'ibadaka wa ima'aka ji'na ila ad-dunya biqudratika wa iradatika. Anta khalaqtana wa sawwaytana wa nafakhta fina min ruhika. Allah fa'akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tusir 'alaina wa ardina wa ra'anna. Rabbana ij'alna muqim as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تكبير.